So saya Sakina dari Gabungan Darurat Iklim Malaysia dan ini ialah Undi Iklim Selangor 2023 ya. Kami akan menembualah semua calon pilihan raya negeri Selangor untuk mengetahui pendirian calon mengenai isu-isu penting terutamanya isu iklim lah. Hari ini kita bersama Profesor Dr. Darren Ong dari yang berdiri di calon 655 ya, Dengkil. Selamat pagi, selamat datang. Selamat pagi. Okay, terima kasih. Ya, okey. Kalau dah bersedia, kita boleh mula. Ya, mulalah. Okey. Bahagian 1. Adakah anda menyokong atau membentangkan dan mengundi untuk menyokong penggubalan segera Akta Kecemasan Iklim Malaysia ataupun Akta Darurat Iklim Malaysia bersempena dengan Minggu Tindakan Iklim 2023 pada 17 September? Ya. Nombor 2, adakah anda akan menyokong atau membentangkan dan mengundi setuju untuk menginstitusikan mekanisme peralihan adil, just transition, iaitu pengubahan ekonomi bahan api fosil ke arah masyarakat rendah karbon bersempena dengan Minggu Tindakan Iklim 2023, 17 September? Ya. Adakah anda akan menyokong atau membentangkan dan mengundi untuk menyokong Akta Kebebasan Maklumat ataupun Freedom of Information Act supaya orang awam boleh mengakses maklumat berkaitan alam sekitar dan iklim dan semua hal pentadbiran dan tadbir urus yang tidak membabitkan isu keselamatan negara? Ya, setuju. Adakah anda akan menyokong atau membentangkan dan mengundi setuju kepada Akta Kebebasan Rakyat mengkritik dan mempersoalkan tadbir urus kerajaan ataupun Citizens Freedom to Criticize and Question Governance Act berkenaan semua perkara tadbir urus kerajaan terutamanya yang berkaitan dengan perlindungan alam sekitar, hak orang asli, biodiversiti dan hak hidupan liar, iklim dan keadilan sosial yang akan bagi rakyat Malaysia kebebasan daripada pendakwaan dan penganiayaan dalam mempertahankan hak mereka untuk kedaulatan undang-undang, udara dan air bersih, ekosistem dan perlindungan hak asasi manusia dan segala kebebasan asas lain? Ya, setuju. Adakah anda akan mempertahankan dan mendesak langkah-langkah untuk memastikan perlindungan hutan simpan sedia ada di negeri anda dan untuk menggalakkan perkara yang sama di negeri-negeri lain supaya hutan kekal utuh sebagai ekosistem yang berfungsi secara keseluruhan untuk memastikan perlindungan berterusan ke atas kepelbagaian biologi Malaysia yang kaya, kawasan tadahan air dan hak kita terhadap persekitaran hijau? Ya, sudah tentu. Ya. Terima kasih. Nombor 6, adakah anda akan menggalakkan perubahan dalam undang-undang atau mengusulkan di Dewan Undangan Negeri untuk mengembalikan pilihan raya tempatan? Ya, itu dalam manifesto kami pun. Ya. Terima kasih. Nombor 7, adakah anda akan meletakkan kepentingan pengundi-pengundi anda dan keperluan, hak dan aspirasi mereka sebelum keinginan parti politik anda dan hati nurani dan moral anda? Yang ini boleh jawab panjang sikit tak? Boleh, silakan. Ini satu yang rumit kan, kerana ya ini kadang-kadang berlaku kan kalau kita dapati bahawa penduduk di Dengkil contohnya mahu sesuatu tetapi pegangan peribadi saya dan pegangan politik itu lain, dan saya rasa ini bergantung kepada isu tersebutlah. Sebagai contoh, bagi saya kita mesti pentingkan kehendakan rakyat dulu, itu maknanya demokrasi. Tetapi masih ada hak-hak yang terlindungkan dalam perlembagaan sebagainya kan. Walaupun contohnya majoriti hendak sesuatu yang melanggar perlembagaan, katakanlah bahawa dia nak hak-hak sebahagian daripada masyarakat itu dimansuhkan, itu pun tak boleh lah. Ya, dan memang ini satu masalah bagi PSM kerana contohnya saya rasa pegangan ekonomi kami lebih popular tetapi mungkin pegangan sosial kami kurang popular lah. Contohnya kami sokong refugee pelarian ya, parti ya, dan kita juga ada pegangan tentang LGBT yang kurang popular di kalangan masyarakat AMN di Malaysia. Saya takkan kata kita akan melanggar kehendak rakyat, tapi mesti ada satu persefahaman lah. Kita perlu ada persefahaman antara apa yang rakyat hendak dan juga apa yang the right thing to do, apa yang betul lah, ya, apa yang betul dari segi hak, dari segi pegangan parti dan juga dari segi apa yang betul atau salah lah. Tapi itu memang satu rumit lah. Saya akan kata itu bergantung kepada isu. Tetapi secara generally secara saya rasa pendapat dan kehendak rakyat lebih penting, itu majoriti. Tetapi ada isu-isu tertentu bahawa ini kita tidak boleh membenarkan majoriti melanggar contohnya perlembagaan, melanggar hak
asasi manusia dan ya, Jadi isu mungkin apa yang anda cuba katakan ialah edukasi kepada penduduk setempat lah lebih penting pada sesetengah isu kan, untuk ya, memberitahu mereka mengapa sesetengah isu itu tidak sepahaman dengan apa yang mereka mahu. ya, betul tu. Saya percaya bahawa Air Dewan Undangan Negeri juga ada peranan seperti itulah. Ya, kita tidak ikut sahaja buta-buta, ya, apa kehendak majoriti, tetapi kita perlu juga kita ada peranan lah pendidikan, ya, seperti yang ya kau kata tadi, ya. Tapi yalah, kita tidak boleh berlagak seperti saya lebih pandai daripada rakyat, saya lebih tahu daripada rakyat. Bukan macam tu kan, bukan. Saya manusia saja, kan. Saya manusia saja seperti semua 90,000 rakyat dengkil. Bukan saya lebih baik daripada mereka. Tetapi ada setengah isu yang menyentuh hak dan perlembagaan, hak asasi manusia yang yalah memang itu tidak boleh dikompromikan lah, walaupun majoriti mahu lah. Jadi itulah yang saya jawab. Nombor 8 ya. Adakah anda akan menyokong atau membentangkan dan mengundi setuju kepada satu Akta Kesepaduan Malaysia, Malaysia Harmony Act, yang mempromosikan ihsan atau belas kasihan, kebaikan hati dan kepenampungan untuk perbezaan pendapat, budaya, pilihan peribadi dan keterangkuman yang membolehkan kebebasan dari ketakutan, tindakan pembalasan, penganiayaan dan pendakwaan yang menghadkan pilihan rakyat untuk menyatakan pilihan mereka di dalam perangkaan undang-undang dan kebudayaan yang sedia ada. Ini merujuk kepada semua isu yang melibatkan golongan-golongan yang tertindas kerana berlainan pendapat, pandangan gaya hidup, kepercayaan, budaya dan amalan persendian yang berbeza, bertentangan atau tidak bersetuju dengan budaya arus yang perdana. Ya, ini boleh saya jawab panjang lagi tak? Boleh? Boleh, silakan. Bagi parti kami, bagi saya juga, sifat keharmonian timbang rasa itu penting. Tetapi ini tidak semestinya bermakna legislatif, satu penyelesaian legislatif itu penting. Kita mestilah ada undang-undang tentang ini. Dan mungkin ini jatuh di bawah peranan pendidikan, ya, daripada adun yang kita sebut tadi. Tapi saya rasa mungkin ada cara untuk menggubal undang-undang sedemikian, ya, untuk menunjukkan prioriti untuk kerajaan bahawa ini satu yang penting. Tapi saya tak mahu orang dipenjarakan lah, kerana contohnya dipenjarakan lah kalau menyuarakan pendapat mereka yang tak baik lah. Itu saya pun tak berapa setuju kan. Tapi harus ditekankan bahawa keharmonian di negara ini penting. Ya, harus dipertekankan bahawa memang golongan tertindas ini mesti dilindungi. Ya, tapi ya saya rasa saya setuju, tetapi undang-undang tersebut mesti digubahlah secara berhati-hati, kerana sifat bertimbang rasa ini tidak boleh dipaksa lah. Ya, kalau dipaksa, ya, mungkin ada backfire sikit lah. Jadi saya rasa ini satu idea yang baik, cadangan yang baik, dan jika dilatih, saya akan cuba membangkitkannya. Ya, tapi ya, saya rasa ini perlu secara berhati-hati lah. Kita tulis menggubah undang-undang tersebut. Terima kasih. Itu sudah akhir bahagian 1 ya. So kita ke bahagian 2, lebih kepada kawasan anda. Okay. Nombor 1, apa yang anda lihat sebagai isu-isu utama di kawasan DUN ini yang perlukan perhatian atau penyelesaian serta-merta? Okay, DUN Dengkil ini satu DUN yang amat besar, ya, dan amat besar perbezaan, ya. Contohnya ada kawasan bandar seperti Cyberjaya dan Dengkil, ya, ada kawasan desa, ya, seperti Olat Lempit, Bukit Canggang macam tu. Tapi kita juga ada masalah yang sama seperti masalah di seluruh Selangor. Sebagai contoh, pengangkutan awam sangat teruk. Ya, ini satu masalah yang besar. Saya rasa pengangkutan awam di Selangor hanya baik di kawasan yang berdekatan dengan Kuala Lumpur sahaja. Dan kawasan di Kelantan seperti Dengkil memang sedang mengembang, memerlukan pengangkutan awam, sistem yang pengangkutan awam lebih baik. Bukan saja untuk alam sekitar itu penting, kerana ini satu daripada sumber karbon yang amat membahayalah pengangkutan. Jadi itu pengangkutan awam harus dijadikan prioriti, tapi juga untuk kemudahan rakyat kerana trafik di sini pun teruk. Ya, jadi ini satu yang, dan tidak semua orang yang mampu milik kereta kan. Ya, jadi tak adil untuk pelaburan dalam highway lebuh raya saja, tetapi bukan dalam bas, bukan dalam kereta api macam tu. Ya, jadi ini satu yang kita nak tekankanlah, dan
Ya, kerana orang kata mana datangnya dana, mana datangnya wang untuk projek macam ni, nak bina bas, nak bina kereta api, kita harus prioritikan pengangkutan awam ini lebih daripada projek pilihan raya. Sebagai contoh, projek PJD itu baru-baru ini dibatalkan kan. Ya, jadi mungkin wang yang diperuntukkan itu harus beri kepada pengangkutan awam. Satu daripada sebabnya ialah kalau bina lebuh raya lebih-lebih lagi, lama-lama lebih ramai orang dapat kereta, itu sesak lagi. Lepas tu kena bina lagi projek lebuh raya yang berjuta-juta ringgit lagi. Lebih baik kalau wang itu dilaporkan dalam sistem pengangkutan awam, oleh itu penggunaan lebuh raya itu dikurangkan, dan ini baik bukan untuk alam sekitar tetapi juga untuk kemudahan orang semua degil. Satu lagi masalah ialah potongan air. Ini satu masalah yang besar, dan satu daripada sebabnya, ada pelbagai sebab, tapi satu sebab yang penting ialah berlaku pencemaran yang berdekatan dengan sumber air di Selangor. Ini selalu berlaku. Sebenarnya di Dun Degil pun kami ada laporan bahawa di kawasan barat Dun Degil, dekat dengan Kuala Langat, contohnya di kawasan Ulat Lempit, kan, ada kawasan perindustrian yang berdekatan dengan sungai, berdekatan dengan sumber air, dan industri berat tidak sepatutnya di sana, kan, tetapi masalahnya pelesinan diberi kepada kilang tersebut walaupun tidak patut, dan ialah itu mendatangkan masalah. Jadi satu daripada pegangan kami ialah kita harus memperketatkan syarat untuk membina kilang, terutamanya di kawasan sensitif seperti berdekatan sumber air, yang itu boleh mengelakkan pencemaran, mengelakkan potongan air. Kami juga termasuk juga isu bukan alam sekitar. Boleh silakan. Boleh. Okey. Satu isu yang penting lagi ialah rumah mampu milik. Ya, dulu kawasan Sepang, kawasan Tengkil lebih murah sikit daripada pusat bandar, tetapi sekarang itu sudah berubah. Dan ini yang pelik kan, kerana di kawasan saya ada banyak projek perumahan baru, kan, tetapi itu semua jauh luar kemampuan kebanyakan rakyat Dengkil. Contohnya ada projek sini yang mungkin 500,000, 600,000, 700,000, mungkin berdekatan dengan 1 juta pun. Siapa di Dengkil boleh beli? Kan, itu yang masalahnya. Masalahnya ialah penilaian kerajaan negeri, kerajaan persekutuan bahawa rumah itu satu pelaburan. Kan? Orang kaya beli mungkin 5, 10, 20 rumah, mereka harap harga naik, lepas tu mereka jual semula. Jadi rumah itu seperti saham. Bagi saya, bagi parti kami, kalau nak beli saham, belilah saham. Kan? Rumah itu untuk orang tinggal. Jadi dasar perumahan negeri Selangor harus tukar. Kita pergi dari rumah sebagai pelaburan, kita pergi rumah sebagai untuk orang tinggal, rumah sebagai hak asasi. Kan? Kerana seperti pendidikan dan kesihatan, walaupun orang tak miskin pun, mereka mesti ada pendidikan, mereka mesti ada kemudahan kesihatan. Saya rasa kita perlu menilai perumahan dengan cara yang sama. Itu memang boleh, memang ada di negara yang lain macam tu. Okay? Kita buat penilaian macam tu. Satu lagi ialah kita ada isu klinik kesihatan di Dengkil, sangat kecil, ya, dan memang pegangan parti kami bahawa kesihatan awam itu penting. Ya. Satu trend yang tak baik di negeri kita, negara kita juga, ialah kesihatan semakin lama semakin diswastakan. Jadi kerajaan kurang prioriti bagi kesihatan awam, memprioritikan kesihatan swasta. Tapi kesihatan swasta itu mahal. Kebanyakan rakyat tak boleh, kan, mesti bergantung kepada klinik awam, hospital awam. Jadi sama ada satu klinik baru kena dibina di Dengkil atau yang sedia ada kena dinaik tarafkan. Dan satu lagi, ya ini mungkin pelik sikitlah bagi penduduk bandar, tetapi di kawasan ini ada banyak peternak kecil dan ada haiwan yang berkeliaran lah, dan ada juga yang mereka menyebabkan kemalangan kerana melintas jalan raya yang sibuk macam tu. Di Pekan Dengkil pun tahu, ya, jalan besar Dengkil pun berlaku. Tetapi sebenarnya Selangor ada dasar, setiap di Selangor diperuntukkan 75 ekar untuk peternak guna. Tapi masalahnya kami pun tak tahu kenapa apa jadi dasar ini, kenapa tak ada tempat untuk peternak ini hantar haiwan mereka. Kita perlu berkaji semula dasar itu, adakah tanah yang diperuntukkan
benar-benar di tempat yang boleh digunakan peternak, atau adakah peruntukan tanah itu disalahgunakan lah, kerana ini selalu berlaku. Ya, jadi itu like dasar tempatan untuk dengkil. Tapi boleh saya sentuh sikit tentang dasar Selangor juga. Dasar Selangor kami juga memperhatikan isu alam sekitar. Ya, kita nak kerajaan Selangor mengisytiharkan kecemasan iklim, darurat iklim. Ya, seperti kami jawab di mulanya sebenarnya dalam manifesto Selangor kami. Ya, kami nak perlindungan hutan simpan, kami nak ya, tapi walaupun ada orang kata ini simbolik saja kan, ini dapat mengisytiharkan darurat iklim, ini pun Selangor bukan persekutuan, apa gunanya? Tapi simbolik itu ada makna. Nah, kerana masalahnya kan kebanyakan pemimpin politik sekarang memandang ringan ancaman darurat iklim. Walaupun mungkin kata okey simbolik, tapi simbolik itu ada makna juga. Okay? Orang akan sedar okey, ini memang satu yang penting. Ini memang satu isu yang penting. Rakyat akan tahu, pemimpin sendiri pun akan tahu jika kita laksanakan pengisytiharan darurat tersebut. Tapi mesti juga datanglah dengan dasar-dasar yang melindungi alam sekitar. Takkan kita isytihar saja tetapi masih robohkan hutan-hutan. Itu tak bolehlah. Okay. Jadi itulah yang kita nak naikkan untuk dengkil. Soalan 2, apakah wawasan anda untuk kawasan DUN ini? Kawasan DUN dengkil sebenarnya agak ada banyak potensi lah, ya. Kerana ini kawasan yang berkembang berdekatan dengan airport, berdekatan dengan Putrajaya. Ya, jadi ada banyak potensi di sini. Tapi juga ada banyak yang bahayalah, ya, kerana banyak juga kawasan juga ancaman daripada banjir, ancaman daripada pencemaran. Visi saya bagi dengkil adalah kita jadikan contoh untuk pembangunan yang adil lah, pembangunan yang sustainable, ya, dari segi alam sekitar, dan pembangunan yang memanfaatkan bukan sahaja yang kaya tetapi juga yang B40 yang miskin. Dan kerana saya dapati kan di kawasan lain pembangunan itu memang memihak kepada developer, memang memihak pada orang kaya. Saya harap sedangkan dengkil ini satu kawasan yang sedang mengembang, perkembangan itu lain sikit, kan? Perkembangan itu lain sikit berbanding dengan di kawasan lain di Malaysia membangun. Saya harap pembangunan ini, ya, memang ya projek yang diluluskan memanglah untuk manfaat rakyat, bukan untuk manfaat orang tertentu, orang yang ada kabel, orang yang kaya. Contohnya kita sebut tentang pengangkutan awam, tapi juga tentang perumahan, okay? Juga tentang rancangan bandar lah. Kita nak, okay, apa yang kita hendak? Kita nak dengkil sepenuh dengan rumah mewah yang kosong yang dijadikan pelaburan, dengan shopping mall juga kosong, ya, kerana orang beli kedai untuk pelaburan. Atau kita memang hendak satu dengkil yang apa yang dibangunkan untuk manfaat rakyat, juga menjaga alam sekitar, menjaga keperluan rakyat bukan saja dalam jangka pendek, juga dalam jangka panjang. Terima kasih. Saya rasa soalan 3 ni mungkin anda sudah sentuh sedikit, tapi kalau tak ada apa yang lain tak apa, boleh skip lah. Apakah tindakan-tindakan yang akan anda ambil untuk meningkatkan mutu kehidupan penduduk DUN sekiranya diberikan amanah untuk menjadi adun kawasan? Mungkin saya akan jawab macam ni kan, kerana satu feedback yang kami dapat ialah PPSM hanya bertanding dengan 4 kerusi Selangor. Sekutu kita muda, ya, kawan kita muda, kita bergabung kali ini, mereka hanya juga bertanding tentang beberapa kawasan, juga tak banyak kan. Kalau PSM dan muda menang semua kerusi pun kami tak boleh jadi kerajaan. Okay, jadi apa gunanya undi calon PSM atau calon muda? Okay, jadi saya nak jawab sini kan. Jika ada calon PSM dilantik, okay, satu ialah ini satu signal kepada pihak berkuasa bahawa ini yang rakyat mahu, kan? Rakyat mahu alam sekitar dilindungi, rakyat mahu ancaman krisis iklim dikendali, rakyat mahu pembangunan yang adil dan sejajar dan selaras dengan kehendak rakyat, bukan kehendak sesetengah orang kaya. Rakyat mahu pengangkutan awam, rakyat mahu kesihatan awam, rakyat mahu pendidikan awam itu lebih sempurna. Jadi jika ada calon PSM yang menang, ini signal kepada kerajaan bahawa isu ini lebih penting, harus dijadikan prioriti. Jadi ini satu yang akan berlaku jika saya menang atau jika kawan saya di PSM dan muda menang. Okay? Satu lagi kan, kita perlu pergi sikit daripada idea bahawa ada satu tokoh hero
yang akan menyelamatkan kamu semua. Okay? Saya bukan orang itu. Ya. Kalau nak undi satu Superman, itu bukan saya. Okay? Adun hanya satu orang, MP hanya satu orang saja. Jika kita hendak perubahan berlaku, ya, saya rasa kalau adun yang sokong, itu hanya satu komponen saja. Kerana di PSM kan, kami selama ini tak ada kerusi, tapi kami masih berjuang. Dan masih ada kejayaan walaupun ada kosong kerusi. Okay? Sebagai contoh, semasa saya di Biro Arms kita PSM, kami terlibat dalam projek pertahankan hutan simpan Kuala Langat Utara. Kan? Masa itu kami ada kosong adun di Selangor. Tapi perjuangan itu berjaya juga. Bukan kerana saya, bukan kerana PSM sendiri, tetapi juga kawan-kawan seperti di Greenpeace, seperti di semua persatuan NGO arms kita orang asli yang lain. Ya, walaupun kita ada kosong kerusi di adun, masih boleh berjaya, hutan simpan itu berjaya diselamatkan. Tapi apa manfaatnya ada satu orang? Kerana ada satu orang, ya, kita boleh menaikkan private members bill, kita boleh, ya, ada force multiplier kan. Adun itu boleh menguatkan lagi apa yang rakyat sendiri mahu. Jika rakyat organize, ya, rakyat bersatu, rakyat mendatangkan petition, rakyat menyuarakan suara mereka, adun yang setuju dalam Dewan boleh jadi force multiplier. Dan masa kita berjuang mempertahankan hutan simpan Kuala Langat pun kan, kita selalu pergi ke pejabat adun-adun. Saya sendiri pun pergi ke satu adun DAP kan, minta mereka sokong kan. Dan ya, kalau mereka sokong, ini memang memudahkan kerana kita ada maklumat tentang apa perbincangan Kerajaan Selangor, kita maklumat apa yang dibincangkan dalam Dewan Dagangan Negeri, ya, dan kita juga ada orang di dalam yang boleh memujuk-mujuk adun yang lain kan. Tapi ya, itu yang kita boleh tolong. Ini boleh mempermudahkan perjuangan PSM yang sudah pun berlaku. Ya, PSM juga ada kejayaan walaupun ada kosong kerusi. Jika tidak ada satu, ada dua pun, berkali-kali gandalah kekuatan, kebolehan PSM, kebolehan persatuan NGO, persatuan arms kita, persatuan orang asli, persatuan tersebut yang kawan dengan kita, lebih mudahlah untuk kita semua memperjuangkan isu yang membaikkan rakyat. Ya, jadi jangan fikir satu orang itu tak cukup. Satu orang itu sebenarnya boleh datangkan perbezaan yang besar. Kita ke bahagian 3, soalan tembak pantas. Soalan beri ya, tidak ataupun langkau atau pas. Nombor 1, peranan adun, ya. Memperkenalkan perubahan sistemik di peringkat negeri dan PBT untuk memperbaiki bekalan perkhidmatan, berteraskan rakyat, berkenampungan dan berkeseluruhan, bertumpu kepada reformasi institusi dan perubahan struktur pentadbiran. Ya. Nombor 2, anti rasuah, berusaha untuk menghapuskan kelakuan di peringkat DUN dan PBT melalui pendakwaan dan perubahan dalam proses pentadbiran. Ya. Nombor 3, keseluruhan, pendekatan keseluruhan masyarakat dalam menguruskan Selangor, menghapuskan budaya bekerja yang berasingan, silo working. Ya. Nombor 4, pilihan raya kerajaan tempatan, memaktubkan libat urus awam dengan meningkatkan penglibatan orang awam dengan membawa balik pilihan raya kerajaan tempatan. Ya. Nombor 5, perpaduan, menggalakkan secara giat perpaduan dan kesatuan di kalangan masyarakat, kawasan pilihan raya, bandar, desa dan kawasan pedalaman, menghapuskan gejala perkauman dan keagamaan negatif. Ya. Nombor 6, ketelusan. Keterusan dalam proses-proses negeri dan PBT, persoalkan penggunaan OSA untuk perkara-perkara yang tiada kaitan dengan keselamatan negara. Ya. Nombor 7, pembangunan terimbang, mencegah pembangunan tidak terkawal, pembangunan yang selaras dengan pelan utama termasuk daya tampung untuk Selangor, memastikan pelan KLSP 2040 dan SSP 2035 bersehaluan, mengikuti akta dan undang-undang kecil terutamanya untuk seronda pembangunan berteraskan pengangkutan. Ya, ya. Okay, sorry. Nombor 8, perumahan B40. Utamakan penambahbaikan mutu kehidupan penduduk PPR dan perumahan penduduk kurang mampu. Ya. Nombor 9, pengangkutan. Pengangkutan awam untuk menghubungkan kilometer pangkal dan hujung. Ya. Nombor 10, tentang iklim. Lantik jawatan kuasa terpilih Akta Darurat Iklim Selangor dari kalangan NGO dan rakyat. Ya. Okay.
Terima kasih. Sudah habisnya soalan di bahagian 3. Apa pegangan PSM, Parti Sosialis? Okay, apa itu sosialis? Ada orang takut frasa itu kan. Sebenarnya itu sosialis maknanya bahawa kuasa harus ada pada golongan pekerja. Kerana ada golongan orang kaya yang tak payah bekerja, mereka dapat wang melalui pelaburan kerana mereka milik tanah, mereka milik kilang. Sekarang ekonomi kita memihak kepada mereka. PSM nak kekuatan ekonomi, nak berkat daripada ekonomi datang kepada golongan orang biasa, golongan pekerja. Iaitu maknanya sosialisme. Dan bagi pengundi yang risau tentang krisis iklim, ini penting kan, kerana jika seperti yang berlaku sekarang bukan sahaja di Malaysia tetapi sedunia, kuasa dan wang dikuasai oleh kuasa politik dan kewangan dikuasai oleh golongan kecil di atas yang 1% yang paling kaya, yang paling ada kabel. Masalah krisis iklim tidak boleh dikendalikan, tidak boleh dan akibat yang paling teruk tidak boleh dielakkan. Satu komponen daripada mengendalikan krisis iklim atau untuk mengelakkan yang paling teruk berlaku, mestilah kuasa dipulangkan kepada golongan pekerja, golongan orang biasa, orang miskin, orang yang mahin lah, itu yang kita kata PSM. Jadi ini memang satu komponen yang penting. Jika anda mahu ekonomi yang lebih adil, lebih saksama, lebih memihak kepada golongan pekerja, pilihlah PSM dan juga pilih kawan kami di Parti Muda. Terima kasih Profesor Dr. Darren Ong. Terima kasih.